Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Alhamdulillah, dapat lagi kita meneruskan siri tazkirah kita pada kali ini. Tazkirah kita masih lagi berkaitan dengan tajuk menjaga telinga. Baik, kita teruskan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang, dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat. Muslimin dan muslimat, di dalam tazkirah yang telah lepas, pengarang kitab membincangkan tentang faedah telinga. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan telinga kepada kita kerana ada faedah. Faedah yang berupa dunia dan faedah yang berupa akhirat. Jadi di dalam tazkirah yang telah lepas diterangkan kepada kita faedah telinga yang berupa dunia. Jadi hari ini pengarang kita akan huraikan faedah telinga yang berupa akhirat, yang bangsa akhirat. Dan setengah daripada segala faedahnya faedah telinga yang bangsa akhirat, iaitulah mendengar ia seseorang itu akan Quran. Jadi faedah yang bangsa akhirat ini maksudnya kita mendengar dan dapat pahala, dan mendengar itu adalah ibadat. Sebagaimana faedah dunianya ialah kita mendengar tapi tak boleh pahala, hanya berasa sedap sahaja. Mendengar ia akan Quran, kita mendengar Al-Quran. Jadi mendengar Al-Quran itu boleh pahala, dan mendengar Al-Quran itu ialah faedah telinga yang bangsa akhirat, yang berupa akhirat. Jadi muslimin dan muslimat, kita kena dengar Al-Quran. Hak comelnya kita kena baca. Jadi kalau kita tak boleh nak baca, kita dengar Al-Quran. Jadi pada hari ini mudah nak dengar Al-Quran. Di dalam apa dia ni, di dalam MP3, di dalam handset, kita boleh nak dengar Al-Quran. Jadi atas kita dah nak ke tak say. Kalau kita nak dengar, mudah. Jadi kalau kita tak boleh baca, tapi hak comelnya kita ni biarlah boleh baca Al-Quran itu. Jadi janganlah kita buat alasan tak ada masa nak baca Al-Quran. Tak boleh kita buat alasan gitu. Sebabnya kita kok mana kita kena cari masa. Kena ruangkan masa untuk baca Al-Quran. Jangan tunggu nak ada masa untuk baca Quran, tapi kita kena cari masa untuk baca Quran. Dan sebagaimana yang difahami daripada hadis Nabi SAW, siapa dia yang baca 10 ayat daripada Al-Quran,
maka dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Jadi kalau kita ni tak siwi Allah SWT ni, cop kita, anggap kita sebagai orang yang lalai, kita kena baca 10 ayat sehari. Kena ajah pokok mana pun, biarlah boleh baca Quran 10 ayat sehari. Maka Nabi kata, siapa yang baca apa dia ni 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, tidak ditulis daripada orang-orang yang lalai. Atau kama qala Rasulullah, ataupun sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi kalau sehari itu kita baca 10 ayat, maka Allah tengok kita ni orang yang tak lalai. Esok kan kita baca pula 10 ayat. Jadi lazimilah, istiqamahlah dengan 10 ayat. Semoga kita tidak tergolong dalam kalangan orang yang lalai. Dan hadis Nabi, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan faedah telinga yang bahasa akhirat. Bila kita dengar boleh pahala. Dan segala ilmu yang memberi manfaat. Kita mendengar ilmu, dengan ceramah agama, dengan tazkirah, itu semua itu dengar itu dikatakan ibadah. Dengar itu dikatakan faedah telinga yang bahasa akhirat. Ada dengar itu boleh pahala. Dan kerana banyak ini segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Jadi faedah telinga ini banyak berkait dengan akhirat. Bila faedah telinga ini banyak berkait dengan akhirat, maka kata pengarang, pendengar itu, telinga itu lebih afdal daripada penglihat. Lebih comel, lebih mulia daripada penglihat, daripada mata. Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia. Itu. Faedah mata yang Allah SWT buat untuk kita ini, faedahnya banyak berupa dunia. Itu. Banyak berupa dunia. Dan kebanyakan faedah pendengar itu, faedah telinga itu bangsa akhirat, berupa akhirat. Jadi faedah telinga ni banyak berbentuk akhirat. Itu sebagai contoh lah kita kata. Sebagai contoh, di dalam akidah kita ini, akidah kita sebagai orang yang beriman ini, akidah tu dia ada bahagian dia. Dia ada 3 bahagian dia. Satu dia panggil bahagian akidah yang bernama uluhiyah ataupun ilahiyah. Itu yakni akidah yang berkait dengan sifat-sifat Allah. Itu akidah yang membicarakan tentang Allah dan sifat-sifat dia. Yang kedua, bahagian akidah yang bernama an-nubuwat, yakni akidah yang membincangkan tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Itu kita kena yakin sifat-sifat Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga dia panggil akidah sam'iyat, iaitulah benda-benda yang didengari melalui telinga. Ada benda-benda yang kita dengar melalui telinga kita itu, kita kena i'tiqad. Kita kena yakin. Maka hak kita dengar dengan telinga ini, nak tulis tak nampak ni, maka itu dia panggil akidah sam'iyah. Hak benda kita dengar. Contoh seperti syurga. Syurga ni dia panggil benda ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara ghaib. Jadi syurga itu perkara ghaib. Nak tulis tak nampak. Tetapi kita dengar dengan telinga kita, Nabi SAW beritahu kepada kita sebagaimana yang disebut dalam Quran. Turun wahyu kepada Nabi, turun ayat Quran kepada Nabi berkaitan dengan syurga. Maka Nabi SAW beritahu kepada kita. Maka kita dengar dengan telinga kita. Kemudian kita kena yakin. Apabila kita yakin, maka menjadi
akidah kita, barulah dipanggil orang beriman. Kalau tak yakin kepada syurga, bermakna orang itu kafir lah, tidak beriman lah ia. Dia panggil kufur dengan salah satu rukun iman yang iaitulah kufur dengan beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat itu mencakupilah beriman dengan syurga, dengan neraka. Dan benda ni semua ini dipanggil benda gaib. Bila benda gaib, mata nak kelihatan tak nampak. Tu. Maka hal ini tak berkait dengan mata, tetapi berkait dengan telinga. Telinga kita dengar. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada kita umat dia ni. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin. Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahawasanya bagi mereka itu syurga. Jadi syurga itu dia panggil benda sam'iyah, benda gaib, ya, tapi kita dengar kewujudan dia itu melalui telinga kita. Nabi kata adanya syurga sebagai balasan bagi orang yang beriman. Itulah sebagai contoh bahawasanya telinga ini faedah dia banyaknya berupa akhirat. Bahkan sebahagian kita dengar itu menjadi akidah kita. Tapi nak kelih tak nampak. Benda-benda gaib dia panggil, benda-benda gaib. Nak kelih tak nampak, tapi kita dengar dengan kita, maka kita yakin. Itu. Dan kerana itu, kerana kata faedah telinga ini banyak berupa akhirat, mendapat engkau akal yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Orang buta dengan orang tuli, hak mana lebih sempurna? Sempurna orang buta. Sebab apa? Sebab mata dengan telinga lebih telinga. Jadi bila orang itu tak dapat melihat, orang ni tak dapat mendengar. Jadi hak mana lebih elok, lebih sempurna? Lebih sempurna hak buta. Hak tuli tu lebih rendah lagi martabat dia daripada yang buta. Sebab apa? Sebab telinga dengan mata lebih telinga. Jadi setakat itulah dulu untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kalau ada masa akan datangnya kita sambung kepada perbicaraan cara nak mensyukurkan telinga tu, nikmat telinga tu, nikmat pendengar itu, bagaimana cara kita nak syukur nikmat telinga itu. Setakat ini dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala alam.